perisai bagi sekalian mukallaf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 136. 133. 133. 4 baris daripada atas. Dan wajib atas sekalian firman Allah. Katanya, dan wajib atas sekalian mukallaf percaya akan memberi pahala dan menyeksa pada hari kiamat, seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Situ dah, betul dah. Baik. Dan wajib atas sekalian mukallaf, laki-laki, perempuan, orang yang berakal, orang yang balik, dia kena tahu benda ni, mesti dia kena percaya akan memberi pahala dan menyeksa. Di sana ada pahala dan di sana ada seksa. Bila? Pada hari kiamat. Jadi di sana ada pemberian ganjaran, di sana ada balasan seksa kepada orang-orang yang tertentu. Mesti kita kena percaya. Ni termasuk dalam benda yang diwajibkan kita kena beriman. Sebab ia termasuk dalam perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maksudnya, barang siapa mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kebaikan, nescaya melihat ia akan pahalanya. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kejahatan, nescaya melihat ia akan balasannya dan seksanya. Dan ayat ini juga dijadikan sandaran bahawasanya orang yang tidak sembahyang tetapi dia berpuasa, pada sebenarnya puasa dia juga ada ganjaran pahala kalau sekiranya cukup syarat dia. Sebab kita biasa kita dengar lagu mana kita dengar, kalau orang tu sedap semayang, dia buat apa jua amal ibadat pun semua tak terima belaka, Allah Ta'ala tak terima belaka. Sebab benda? Sebab tak semayang. Baik, adakah pandangan ni adalah pandangan yang disepakati oleh ulama? Tidak berlaku kesepakatan. Dia asas lagu mana asasnya? Asasnya begini, kita kena faham asas. Orang yang tinggal sembahyang tanpa engkar kewajipan sembahyang, ulama terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertama, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ia terkeluar daripada agama Islam. Atas pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, apa jua kebaikan yang dia buat selain daripada sembahyang tidak diterima kerana dia telah terkeluar daripada agama Islam. Namun pandangan majoriti ulama, setelah daripada kajian demi kajian, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, dia telah melakukan kajian daripada Quran dan hadis. Begitu ulama, majoriti ulama, termasuklah Imam Syafi'i sendiri dan Imam Maliki, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpandangan bahawasanya semata-mata meninggalkan sembahyang tanpa ada keengkaran kewajipan sembahyang itu sendiri, ia tidak mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Maksudnya, dia masih lagi dinamakan sebagai orang Islam. Jadi kalau dia berpuasa yang mana cukup syarat, cukup rukun dan ada keikhlasan dalam puasa sebagai contoh, maka insya-Allah puasa dia juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata begitu dalam Quran. Tuhan katakan barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti dia akan melihat kebaikan sebesar zarah pun dia akan melihat kebaikan tersebut. Okey, nampak kan? Baik. Jadi sebenarnya tidak berlaku kesepakatan lah. Pada hakikatnya bagaimana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Pada hakikatnya serah kepada Allah Ta'ala. Ulama dia mengeluarkan pandangan kerana hasil kajian daripada Quran dan hadis. Oleh kerana
dalam Quran, dalam hadis sendiri tidak ada ayat yang begitu jelas menyatakan setiap orang yang tidak sembahyang amalan dia semuanya ditolak. Maka boleh ijtihad ulama. Maksud ulama setengah tengok, aku tengok kepada dalil daripada Quran dan hadis ni macam tak terima belaka kalau orang tak sembahyang. Ada setengah ulama, orang yang tak sembahyang bukan lagi kufur. Apabila bukan lagi kufur, dia masih lagi dinamakan orang Islam. Jadi kalau dia bersedekah sekalipun dikirakan kebaikan. Allah Ta'ala kata dalam Quran, sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah pasti dia akan melihat. Maksudnya tetap ada ganjaran pahala. Di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Namun hakikat dapat pahala ataupun tidak, Allah Ta'ala yang menentukan. Cuma apa yang kita bincang adalah secara zahir sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan firman-Nya Allah Taala, man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa mendatangkan ia akan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda. Ni anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah umur dia pendek, tidak sama dengan umat sebelum daripada ni. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur dia hak ghalib di antara 60 hingga 70 waktu ghalib. Umur dia pendek je, tak sama dengan umat sebelum daripada ni, ratus-ratus tahun. Nabi Nuh alaihi salam hampir 1000 tahun. Baik, maka Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ganjaran kebaikan yang dia buat digandakan. Itu antara kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa mendatangkan ia akan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda. Dan barang siapa mendatangkan satu kejahatan, maka tidak dibalas akan dia melainkan seumpamanya. Satu kejahatan hanya satu saja hak yang dibalas. Tetapi kalau kebaikan 10, dibalas dengan 10. Tapi nak dibalas dengan 10 pun mesti kebaikan tu diterima. Kalau kebaikan tu tidak diterima, dia tidak dibalas dengan 10. Kebaikan tidak diterima. Dia ayat ni bukan kita boleh faham mengikut kepala otak kita. Bukan maksud kita, ada juga sebahagian hak yang dia faham mengikut kepala otak dia. Kita kata sebagai contoh lah, sebagai contoh. Jadi satu kebaikan dibalas dengan 10, satu kejahatan dibalas dengan 1. Jadi kalau begitu, kita pakai nega dengan Allah Ta'ala sekali. Nya jegi curi lipas pergi sedekah. Macam hak yang kita buat contoh kan, curi selipar, lepas tu dia sedekah. Dia kata curi selipar baru 1 jasa kan, sedekah boleh 10. Jadi untung dah 9. Nega tangi. Tak perlu keluar modal-modal dia pun. Jadi bahan lipas orang, tengok orang susah, pergi sedekah. Jadi boleh 10. Dosa curi lipas se je. Jadi se tolak 10. Jadi dia hak 10 saat ni tolak se jadi 9. Jadi mudah je nega tangi. Tu tak kena. Sebab hak nak dapat 10 mesti kebaikan tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak menerima sedekah daripada harta yang khianat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya, kata Rasulullah, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah daripada harta khianat. Allah Ta'ala tidak terima. Baik, seterusnya kata dia, dan bermula perkataan pengarang rahimahullah dan jambatan. Dalam perkataan Imam At-Tawi ada sebut titiang sirat, jambatan. Artinya, dan wajib atas kita beriman dengan ada jambatan, iaitu jambatan ni adalah titi di atas api neraka Jahannam. Titi saat itu berada di atas api neraka Jahannam. Baik, meniti di atasnya sekalian orang yang dahulu dan yang kemudian hingga sekalian kafir. Bersalahan bagi Al-Hulaimi yang berkata ia bahawasanya sekalian kafir tiada lalu mereka itu atasnya.
dalam barangkali menghendaki akan puak yang dilemparkan ke dalam api neraka daripada mauqif sebelum sampai mereka itu ke atas titi. Jadi sekarang ni antara benda yang wajib kita kena percaya adalah titian sirat, kerana hal tersebut disebut di dalam dalil, maksudnya ada dalam dalil yang sahih, maka kita wajib kita kena percaya. Disebut dalam hadis titian sirat, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, yang mana titian sirat adalah dibentang ala matni jahannam, kata Rasul, di atas belakang neraka jahannam. Ia titian sirat, ia berada di atas belakang neraka jahannam. Baik, ada sebahagian daripada ustaz yang mendakwa di tempat kita lah, yang mendakwa bahawa rasanya titian sirat adalah sebelum daripada neraka, berlaku di padang mahsyar. Hak tu sebenarnya adalah yang menyalahi apa yang disebut dalam hadis, menyalahi apa yang disebut di dalam hadis. Tak boleh pakai. Baik, ada seorang yang mana dia ni alhamdulillah baguslah, dia di antara ustaz selebriti jugalah, yang cuma dalam beberapa masalah dia bermasalah, dalam beberapa benda-benda yang dia cover bermasalah. Dan hamba orang ada atau beberapa video yang bermasalah, orang tanya hukum. Jadi adalah beberapa masalah, dan hamba pernah jawab yang berkait dengan masalah yang daripada dia tu, yang bermasalah lah. Yang pertama, masalah dia yang pernah jawab, masalah bagi salam. Bagi salam tu hamba pernah jawab, yang mana dia kata tak boleh, kita kalau kita jadi makmum mesti kita kena bagi salam selepas daripada salam yang pertama imam. Jarang kita bagi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Orang Patah Timur ni dia bagi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Hak tu salah, dia kata. Baik, satu hak tu hak silap. Hak yang keduanya adalah beberapa perkara yang lupa dah. Baik, antaranya masalah titian sirat. Titian sirat ni adalah di atas ala matni nari jahannam. Hak tu disebut dalam hadis ala dhahranai jahannam atau kama qala, di atas belakang neraka jahannam. Baik, jadi bukan sebelum daripada tu, bukan berada di pada mahsyar, bukan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita beriman dengan ada jambatan, iaitu titi di atas api neraka jahannam, meniti di atasnya sekalian orang yang dahulu dan yang kemudian, hingga sekalian orang yang kafir. Cuma di sana ada sebahagian daripada ulama, Imam Al-Hulaimi, yang mana dia berpandangan bahawasanya orang kafir tidak lalu di atas titian sirat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kemungkinan maksud Imam Al-Hulaimi ni adalah orang kafir yang tidak lalu di atas tiang-tiang sirat adalah orang kafir yang dilempar ke dalam api neraka start daripada padang mauqif. Mauqif ni tempat yang kita duduk menunggu. Di padang mauqif dipanggil padang mahsyar, dipanggil mahsyar ni tempat kita berkumpul. Mauqif ni tempat kita berhenti, sebab kita berhenti lama di situ. Baik, katanya, dan melengkapi mereka yang tersebut akan sekalian nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, dan melengkapi dan merangkumi mereka yang tersebut. Mana orang yang akan meniti di atas tiang-tiang sirat, merangkumi sekalian nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi pun melalui atas tiang sirat. Cuma orang yang tinggi martabat di sisi Allah berbeza dengan orang yang rendah. Ada yang cepat, ada yang lambat lalu di atas tiang sirat. Dan mereka yang masuk syurga dengan ketiadaan hisab pun lalu juga di atas tiang sirat. Dan sekalian mereka yang lalu itu diam semuanya, malaikat anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka mereka itu berkata Allahumma sallim sallim, seperti barang yang tersebut dalam hadis yang sahih. Orang yang lalu dia senyap aja, tapi para nabi dia berdoa, ya Allah selamatlah, ya Allah selamatlah. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana manusia pada hari digantikan bumi lain daripada bumi dan langit. Maka bersabda ia, Rasulullah, mereka itu dalam gelap sebelum sampai kepada titi, dan adalah lalu manusia di atas titi itu bersalah-salahan, berbeza. Maka setengahnya selamat daripada jatuh ke dalam api neraka jahannam, dan setengahnya jatuh ke dalamnya, na'udzubillahi min dzalik, dan setengahnya cepat lalunya dan setengahnya lambat. Ada yang lalu dengan sekelip mata saja, dan ada yang lalu seperti kilat yang menyambar, dan ada yang seperti angin,
dan ada yang seperti burung, dan ada yang seperti kuda yang laju, dan ada yang seperti orang yang berjalan kaki dan yang mengesok, dan bermula berlebih kurang mereka itu pada melalui titi itu, iaitu disebabkan berlebih kurang berpaling daripada segala yang diharamkan oleh Allah. Orang berpaling maksudnya meninggal apa yang Allah Ta'ala haram. Dan barang siapa lebih segera berpaling daripada yang dilarang oleh Allah, nescaya adalah ia lebih cepat lalu di atas titi pada hari kiamat. Begitu juga orang yang lebih cepat melaksanakan tuntutan, lebih cepat dia berlalu di atas titi yang sirat. Jadi lalu di atas titi yang sirat, kalau kita nak bandingkan macam di zaman kita lah. Di zaman kita, orang yang mempunyai kenderaan yang laju cepat disampai kepada destinasi. Orang yang mempunyai kenderaan yang tak laju, tak sampai destinasi. Kadang-kadang nak gerak pun tak boleh. Kadang-kadang gerak pun terbabah tepi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Masa kita kata banjir bau ni kan. Ada orang sekat dia nak pergi, duduk tengah-tengah, nak ngundur pun tak boleh, nak depan pun tak boleh. Ada orang nampak lori besar dah, dia bawa dia arus tak setarang, terkelang tak setarang. Tengok macam-macam. Allahu Rabbi. Baik, muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya, dan hikmah pada lalu mereka itu di atas titi sirat adalah menzahirkan kelepasan mukminin daripada api neraka, dan menzahirkan kesesalan kesekalian kafir dengan mendapat kemenangan orang Islam. Kemudian daripada bersama-sama mereka itu melalui di atas titi itu. Apakah hikmah-hikmah dia? Banyak. Allah Ta'ala lebih mengetahui hikmah dia. Cuma kata ulama, mungkinlah beginilah hikmah dia. Hikmah dia adalah, kan di atas dunia dulu, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah, tiba-tiba yang beriman kepada Rasulullah kebanyakannya adalah daripada golongan du'afa, golongan yang lemah. Maka mereka ini duk kata kepada golongan yang lemah, kalau benda tu molek, kata puak-puak musyrikin Mekah, kalau benda tu molek, takkanlah Tuhan wui ke dia dulu, pasti Tuhan wui kita. Kalau benda tu molek, benda tu tak molek itulah. Pengikut-pengikut dia ramai daripada golongan-golongan miskin, golongan-golongan lemah, golongan-golongan yang tidak dipandang oleh masyarakat. Kebanyakan, bukan tak ada yang mulia. Contoh Abu Bakar adalah golongan yang mulia, Sayyidina Uthman adalah golongan yang mulia, Abdul Rahman bin Auf adalah golongan yang mulia. Tapi kebanyakan pengikut Rasulullah adalah daripada golongan-golongan yang lemah. Dan sebenarnya golongan-golongan yang lemah yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga adalah pengikut kepada nabi-nabi sebelum daripada ni. Sebab itulah di antara tanda nabi adalah pengikut dia daripada ramai daripada golongan-golongan du'afa. Ketika Hirakla tanya Abu Sufyan, siapakah pengikut mereka? Abu Sufyan menyatakan adalah daripada golongan-golongan yang lemah. Baik, begitu golongan para nabi, para rasul. Bukan tak ada orang yang hebat, tapi orang yang hebat saat ini itu, dia banyak nak menjaga kepentingan dia. Kadang-kadang kebenaran dia tahu, tetapi oleh kerana nak menjaga kepentingan dia, jawatan dia, pengaruh dia, dia bimbang akan hilang pengaruh dia ketika dia mengikut agama yang sebenar. Akhirnya dia mengutamakan kepentingan dia berbanding dengan agama. Sebab itulah dia jatuh ke dalam kecelakaan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi oleh kerana golongan ni macam-macam dia duk kata kepada orang beriman, maka di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan kepada semua manusia bahawasanya masa berniti di atas tiang sirat, orang yang selamat adalah orang beriman. Manakala orang kafir akan ataupun tidak selamat akan terhumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita ketika kita berada di atas tiang sirat. Amin. Katanya, dan bermula perkataan Imam At-Tahawi, dan neraca. Neraca ni timbangan. Artinya, setengah daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah neraca. Bagaimana hakikat neraca? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka wajib atas kita membenarkan ada neraca dan ditimbang dengan dia akan segala amal hamba.
Dan perkataan yang kuat bahawasanya neraca itu satu sahaja bagi segala amal dan segala umat. Dan kata qil, neraca itu berbilang-bilang. Sebab itulah kita kemana hakikat bagaimana neraca Allah Ta'ala lebih mengetahui. Cuma wajib kita kena beriman, di sana ada neraca. Bagaimana hakikat neraca, ada satu ke ada banyak, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Cuma kajian yang dibuat oleh ulama berpandukan kepada dalil syarak. Pandangan yang lebih kuat adalah neraca ada se. Tapi ada juga pandangan yang kedua mengatakan berbilang-bilang. Dalam masalah ni pun ada khilaf. Ya, dalam masalah ni pun ada khilaf. Sebab dia, sebab dalil syarak saat itu mungkin difahami ke sana dan mungkin difahami ke sini. Tapi khilaf di sini sebenarnya adalah melihat kepada zahir dalil. Hakikat bagaimana kedudukan neraca Allah Ta'ala lebih mengetahui. Baik. Katanya, dan perkataan dan ada baginya, bagi neraca lidah dan dua daun. Ada dua daun, ada lidah, ada dua daun. Dan tiap-tiap satu daripada dua daunnya lebih luas daripada segala langit dan bumi. Allahu Rabbi. Dan bersalah-salahan, berbeza-beza ulama pada yang ditimbang dengan neraca itu. Ulama berbeza hak yang ditimbang dalam neraca itu dengan neraca itu benda. Maka menjalani berpandangan oleh kebanyakan daripada ulama tafsir kepada bahawa yang ditimbang itu segala suratan amalan kebajikan dan suratan amal kejahatan. Kita nak letak benda sebabkan amalan ni adalah sifat dia bukan benda, bukan zat, bukan jirit. Dia benda kita boleh timbang, benda yang berjirit. Amalan ni adalah perbuatan, dia hanya sifat saja. Macam mana kita nak timbang? Baik, maka di sini ulama berbeza pandangan. Setelah daripada ulama membuat kajian demi kajian daripada Quran dan hadis. Maksudnya benda ni tidak jelas lah. Tapi tengok kepada zahir Al-Quran mungkin begini. Tengok zahir hadis mungkin begini. Sebab itulah majoriti ulama tafsir berpandangan bahawa yang ditimbang adalah suratan amal kebaikan dan suratan amal kejahatan. Suratan tu ditimbang. Surat hak yang malaikat tulis. Jadi hak banyak tulis kebaikan dia lebih berat daripada banyak tulis kejahatan. Banyak tulis kejahatan dia lebih berat daripada hak yang kebaikan. Hak yang kebaikan, hak yang ringan. Tengoklah. Dan menjalani, maksud menjalani ini adalah berpandangan setengah daripada mereka itu ulama tafsir kepada bahawasanya yang ditimbang itu adalah segala zat amal kebaikan. Segala zat amal kebaikan hak yang ditimbang. Ini berlaku khilaf lah. Segala zat amal kebaikan, maksudnya Allah Ta'ala jadikan amal kebaikan tu seperti benda yang boleh ditimbang. Dan zat amal kejahatan, maka dijadikan amal kebajikan itu berupa dengan rupa yang cantik lagi, yang bangsa cahaya bersinar-sinar, kemudian dicampurkan ke dalam daun neraca yang sebelah kanan. Dan amal kejahatan itu dijadikan berupa dengan rupa yang keji, yang bangsa gelap-gelemak, kemudian dicampurkan ke dalam daun neraca yang sebelah kiri. Baik, jadi ini adalah pandangan ulama di dalam memahami perbahasan neraca, tetapi tidak berlaku kesepakatan. Jadi ada pandangan yang mengatakan yang ditimbang adalah suratan amalan. Ada yang mengatakan amalan itu sendiri setelah daripada Allah Ta'ala jadikan ia berbentuk. Hakikatnya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Itu hak yang sebenarnya. Hakikatnya Allah Ta'ala lebih mengetahui. Disama dengan ni, disama dengan masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ataupun khabar dalam berkenaan dengan wudu. Rasul kata lagu mana? Orang hak yang ambil wudu, barang siapa hak yang mengambil wudu, maka ketika dia basuh muka, maka keluarlah daripada muka segala kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh muka bersama dengan air ataupun bersama dengan titikan yang paling akhir dia basuh muka. Maka ulama kata maksud dia keluar bersama dengan air. Dosa ni kan perbuatan, dosa ni sifat. Mana boleh dia keluar bersama dengan air? Baik, maka kata sebahagian ulama, perkataan Rasul sebenarnya adalah kinayah, kiasan daripada Allah Ta'ala mengampung dosa. Okay, nampak kan? Maksudnya Rasulullah khabar lagu tu ketika dibasuh muka, maka dosa yang dilakukan oleh muka
anggota mata, telinga keluar bersama dengan titikan air, sebenarnya perkataan tersebut adalah kiasan daripada Allah Ta'ala mengampung dosa, bukan keluar sungguh, bukan bersama dengan air saat itu. Jadi kalau kita tambah air penuh, dosa dalam tu, jadi kalau orang lain pegang takut kena orang lain pula dosa tu. Bukan itu maksud dia. Maksud dia adalah Allah Ta'ala mengampung dosa dia. Okey, itu pandangan sebagian ulama. Imam As-Suyuti dikata tak. Sebenarnya hakikat begitu. Maksudnya dosa yang dibuat oleh anak Adam, dia ada kesang dia. Maka ketika seorang tu basuh, maka kesang tu hilang, walaupun kita tidak nampak kesang tu. Dalilnya di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, akan diguriskan dalam hatinya dengan gurisan yang hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa tab suqida qalbu. Tapi ketika dia beristighfar, ketika dia bertaubat, dia tinggal dosa tersebut, maka akan dikilakkan balik, cerah balik hati dia. Begitu juga dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Hajar Aswad ketika diturunkan daripada syurga dalam keadaan putih, tetapi menghitamkannya oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh manusia ada kesang dia. Maka apabila orang tu basuh muka, maka kesang daripada kesalahan itulah yang hilang daripada muka dia, walaupun kita tidak nampak. Baik, sama dengan masalah ni. Lebih kuranglah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya bermula membalikkan benda yang bangsa makna kepada jiring. Membalikkan, menukarkan, atau mana menukarkan benda yang bangsa makna. Dia perbuatan amal ibadat kita, meninggal maksiat adalah makna, suatu pengertian sahaja, tapi ditukarkan dia kepada jiring, kepada benda, adalah harus ia bagi Allah Ta'ala. Itu pandangan sebahagian daripada ulama. Adapun perkataan mereka itu, ulama tertegah membalikkan segala hakikat, maka tertentu ia dengan segala hukum akal yang tiga. Tertegah ni tidak boleh nak balikkan hakikat. Benda yang wajib tak boleh jadi mustahil, benda mustahil tidak boleh jadi wajib. Itu jadi tukar taki habis hakikat dia. Hakikat wajib lain, hakikat mustahil lain. Hak tu hak kata tak boleh nak tukarkan hakikat, satu hakikat kepada hakikat yang lain. Hak tu khusus untuk hukum akal yang tiga. Seperti yang wajib pada akal tidak boleh ia terbalik kepada mustahil atau kepada jaiz. Okey, habis. Dan setengah daripada hikmah bagi menimbang amal sekalian hamba itu, serta mengetahui Allah Ta'ala akan kadarnya dengan ketiadaan timbang. Kalau nak timbang pun Allah Ta'ala tahu, dah hikmah dia timbang. Memberitahu akan mereka itu akan barang yang bagi mereka itu daripada kebaikan. Dia dapat tahu banyak mana kebaikan yang dia buat, dan barang yang atas mereka itu daripada kejahatan. Dia tahu banyak mana kejahatan yang dia buat, dan mendirikan hujah atas mereka itu. Tengok, mu masuk neraka sebab mu sendiri. Tengok, mu tahu sendiri banyak mana kebaikanmu, banyak mana kejahatanmu, dan jadi tanda, jadi alamat bagi orang yang bertuah dan yang celaka. Baik, itu hikmah. Dan dalil bagi menimbang neraca itu beberapa ayat Quran dan hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir, hadis yang diyakini datang daripada Rasulullah. Seperti firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idhinil haqq. Artinya, bermula menimbang suratan amal atau menimbang amal adalah ia pada hari kiamat yang sebenar ia. Menimbang suratan amal pada hari kiamat sebenarnya sebenar, hak, benar ia. Artinya sangat adil menimbang itu. Itu makna benar. Benar maksudnya berlaku dan sangat adil. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Artinya, dan menghantar oleh kami letakkan akan neraca yang adil pada hari kiamat. Dijamakkan akan lafaz mawazin. Tadi dia mawazin jamak, dia panggil banyak. Dijamakkan lafaz mawazin, timbangan-timbangan, kerana membesarkan, nak memuliakan dia, membesarkan, bukan kerana berbilang-bilang neraca itu atas perkataan yang kuat, menurut pandangan yang kuat. Bukan banyak neraca, neraca tak banyak, cuma wa nadha'ul mawazin kerana nak memuliakan neraca tersebut, sehingga digunakan perkataan jamak. Dan pada akhir Sahih Bukhari,
sabda Nabi SAW, dua perkataan yang rengang keduanya atas lidah, yang dikasihi keduanya kepada Tuhan yang amat murah, yang berat keduanya dalam neraca. Yang pertamanya subhanallah wa bihamdihi, yang keduanya subhanallahil azim. Wallahu a'lam. Jadi pada penghujung perbincangan ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili buat mari suatu yang disebut dalam hadis amalan yang dapat memberatkan neraca timbangan amalan. Dan dua perkataan ini amat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Rengang ludah lidah untuk berkata-kata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah rengang atas lidah untuk sebut. Lidah nak sebut mudah je. Dan dua kalimah ni berat di atas neraca timbangan. Tapi kalau timbang Allah berat sungguh. Dan dua kalimah ni Allah Ta'ala amat kasih. Kemudian subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebenarnya ni subhanallah wa bihamdih adalah zikir yang dilakukan oleh para malaikat. Dia tasbih dan tahmid adalah ibadat dan zikir para malaikat. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala kabur kepada para malaikat untuk diciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat kata lagu mana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau, kami mentakdiskan engkau ya Allah. Sepatutnya kamilah yang layak. Baik. Jadi janganlah lupa untuk beramal dengan hadis ini. Jadi duduk saja kita baca. Tak payah duduk kata duduk sajalah, duduk saja ni macam kata kita mengisikan ruang yang kosong. Jadikan ini matlamat kita, benda yang kita letak depan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wallahu ta'ala a'lam. Sad. Wal jannatu wan naru makhluqatan. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Yang pertama, kata ni banyaknya kita tengok kita dengan orang mengajar lah. Ada pendapat ni katalah kita salah satu dia punya pendapat ni. Pendapat tu rupanya salah. Macam kata ulama kata gini, tak kata gini, tak kata gini. Macam kita tak tahu mana lah. Kita dengan orang mengajar je. Macam tak kata gini lah. Tak lain kata gini. Jadi katalah saja ditakdirkan memang yang kita nak belajar, kita nak tahu dan kita nak amat dan kita nak memang waktu nak. Rupa-rupanya pilih watak tu. Lagu mana jadi? Ya. Dan itu dan waktu yang kedua masalah dia katalah satu-satu kita wakaf, buat surah ke wakaf, masjid ke wakaf dah. Maknanya tokinya ke ataupun ayahnya itu wakaf dah. Dapat satu pekak perwali pula dia tutup. Dia tutup, dia kata mana dia kata curah dia ataupun dia kata bintik dia. Bagi dah kita pergi. Tapi kita pergi pak kita kata ni pak asal dia adalah wakaf haram. Jadi kita pergi. Maka kita nak tahu dari padilah amalan itu. Adakah kita kena minta izin ataupun kita mana kalau tidak diizin amalan kita itu tak connect ke mana? Nak tahu kedudukan ataupun kita pegang yang asal, yang awal. Baik. Jadi untuk soalan yang pertama, jadi kadang-kadang dalam permasalahan, suatu permasalahan, kita kata ada ustaz tu kata gitu, ada ustaz ni kata gini. Jadi kita nak ikut orang mana sih? Okey, kita nak ikut orang mana sih? Satu. Yang keduanya pastinya kita akan guna salah satu daripada dua pandangan tersebut. Jadi kalau sekiranya dua pandangan tersebut tu salah, bagaimana pula keadaan kita? Yang pertama sekali, sebenarnya dalam perbincangan dengan soalan ni sebenarnya adalah perbincangan ni panjang. Cuma secara asasnya dia ada permasalahan yang boleh berlaku perselisihan. Ada boleh berlaku perselisihan. Okey, dalam satu masalah ni ada berlaku perselisihan di kalangan ulama. Boleh. Baik. Ada permasalahan yang tidak boleh berlaku perselisihan. Kalau permasalahan tu hak yang sabit daripada dalil qat'i,
daripada Al-Quran qat'i dilalah. Maksudnya qat'i dilalah, makna dia begini. Dalam hadis tak boleh dah makna lain, dalam Quran tak boleh dah makna dia lain, makna dia begini, maka dia tidak boleh berlaku khilaf. Sebab itulah ulama meletakkan kaedah la ijtihada fi mawridin nas, tidak ada ijtihad daripada tempat yang datang nas. Kalau jelas makna dia begini daripada Quran, makna dia begini, maka tidak boleh dah berlaku perselisihan. Tapi yang permasalahannya, setiap pandangan yang mengatakan begini ataupun begitu, semuanya mendakwa adalah bersandarkan kepada Al-Quran dan bersandarkan kepada hadis. Yang pertama sekali, kita kena tengok, orang hak yang kita nak pakai ni, kita kena tengok orang hak yang kebawasan itu bagaimanakah dia melalui disiplin ilmu. Itu yang penting. Kita kena tengok bagaimanakah daripada segi pembelajaran dia, daripada bagaimanakah disiplin ilmu. Sebab kita jangan anggap orang yang duduk di meja kuliah ni adalah semua yang melalui disiplin ilmu. Kita jangan anggap lagu tu. Ada orang yang mampu duduk di sini kerana kepetahan dalam berbicara serta kuat membaca. Kadang-kadang kerana dia membaca serta kepetahan berbicara tanpa melalui disiplin ilmu, maka dijemput untuk di sini, berada di sini. Kita sekarang ni gini, kita kena buat contoh mudah. Di tempat kita, alhamdulillah, penerimaan kepada majlis-majlis ilmu memang cukup hebat, ramai. Maksudnya orang ni nak masjid tu, nak masjid ni, nak masjid tu, nak masjid ni, nak. Dalam masa yang sama, ahli dalam menyampai kurang. Jadi apabila kurang, maka terpaksa kena mengambil orang-orang yang boleh bercakap di sini, walaupun tidak mempunyai keahlian. Kita buat contoh mudah. Kita kalau nak buat pagar, kalau misalnya pagar kawasan tanah kita kecil, jadi kita boleh pilih tu hak betul. Betul tak gitu? Tapi kalau pagar luas, tanah luas, belok pun kita bahang belaka. Pilih hak betul saja, tak siap pagar kita. Okey, tu juga perbandingan yang boleh kita buat dalam masalah menyampaikan ilmu. Ama tidak mengatakan ustaz ni tak, bukan. Di tempat kita alhamdulillah ramai ustaz yang melalui disiplin ilmu, tetapi ada juga yang tidak melalui disiplin ilmu. Okey. Yang pertama kita kena tengok dia melalui tak disiplin ilmu. Maksudnya dia belajar tak? Bagaimana kau cara dia belajar? Tak kira lah sama ada belajar di pondok ke ataupun universiti ke, dalam negara ke luar negara. Yang pentingnya dia belajar ke tak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia tu belajar, maka kita kena tengok pula yang kedua, bagaimanakah pengiktirafan ahli ilmu terhadap dia. Mesti penting. Kadang-kadang orang belajar tapi tidak mendapat pengiktirafan daripada orang lain. Kita nak tahu orang tu pandai tidak, kita kena tengok pengiktirafan ahli dia. Kita nak kata orang ni pandai tukang, mesti tukang lain yang membuat pengiktirafan, bukan kita. Betul tak gitu? Sesuatu bidang dia ada ahli dia, maka pengiktirafan daripada ahli adalah penting. Siapa yang membuat pengiktirafan kepada dia? Kalau tidak ada orang yang membuat pengiktirafan kepada dia, maka tidak boleh kita pakai hukum hakam. Hanya sekadar dakwah tak ada masalah. Dakwah, setiap kita mampu berdakwah. Untuk bercakap hal dakwah, siapa pun boleh. Cuma dalam hal nak menyampaikan ilmu agama, tidak boleh melainkan orang yang melalui disiplin ilmu dan orang yang mempunyai pengiktirafan daripada ahli ilmu. Kalau tidak ada pengiktirafan, maka tidak boleh kita guna. Sebab itulah dalam hukum hakam kita kena tanya orang yang melalui disiplin ilmu dan dia ni telah diiktiraf, telah masyhur sebagai ahli ilmu. Okey, boleh faham kan? Tapi kritikan daripada orang awam tu jangan kira. Ada orang Kelau tu, orang hak yang duk maidang tu, kata ustaz tu dah jadi. Dah siapa orang hak yang duk maidang tu? Dia belajar ke tak? Dah jauhan, ngaji pun ngakak. Amu kan nak kata orang maidang tak pandang ngaji, amu buat contoh saja. Mungkin orang hak yang maidang saat ni tu hak pandang ngaji. Kadang-kadang orang tua dulu ngaji pandai tapi maidang gahi. Sebagai contoh. Kan? Jadi kita nak cerita contoh sahaja. Maksudnya kita buat contoh saja ni. Maksudnya siapa yang duk kata ke dia ulama tu? Saya duk maidang tu duk kata dia. Dah saya maidang tu ngaji bila? Tak ngaji pun suruh oleh Quran pun tu kau takih habis. Sebagai contoh. Maka kita tidak terima pengiktirafan dia. Maksudnya setiap manusia ada orang yang membela dia dan ada yang mengkritik dia. Cuma kita kena tengok siapa yang mengkritik dia.
Kalau orang yang bukan ahli, tu kita tak pakar, tak boleh kira. Tapi kalau ahli banyak mengkritik dia, maka kita kena berhati-hati dalam mengambil pandangan dia. Okey, itu permasalahan yang pertama. Hak yang kedua pula, okey jelas hamba ringkas dia. Mesti kena melalui disiplin ilmu. Yang pertama, yang keduanya, ilmu hak yang disampaikan mendapat pengiktirafan daripada ahli ilmu yang lain. Jadi kena tanya, tanya ahli ilmu orang yang ngajar. Dia ni mana dia ngajar mana? Tanya ramai-ramai lagu mana? Orang dia ngajar mana kalau tanya sekian-sekian. Bermasalah dia ngajar kita. Apa kan? Tak ada guna. Okey, boleh faham kan? Okey, selesai. Yang keduanya adalah masalah yang keduanya soalan yang kedua berkait dengan surah tadi. Katakan surah ni adalah diwakaf, tapi wakaf orang dulu diwakaf muluk. Dia wakaf muluk ni tak ada putih hitam. Jadi anak kata mari cucu dia mai tanah mahal kawasan ni. Kak seka kawasan ni $1.5 juta. Ketolut tu anak-anak kata. Dia pun cakap dengan peguam dia. Peguam dia kata ni boleh tutup sebab tengok nama Imam lagi tak gerang ni. Baik. Dia sekarang ni kena ingat, kita ada hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak. Patut kita ada hukum yang berkait dengan pengurusan dunia. Hukum hakam syarak tidak disyaratkan sah wakaf saat ni tukar nama. Apabila keluar daripada mulut seseorang, barang ni aku wakaf untuk sekian, maka keluar benda tu daripada milik dia. Keluar daripada milik dia. Masalah tukar nama apa semua sekali tu adalah hukum dunia. Tapi zaman kita zaman kita kena tukar nama. Tak tukar nama bermasalah di zaman kita kan, zaman takwa hak yang sikit kan. Jadi apabila benda tu diwakafkan oleh ayah dia, turun-temurun ayah dia wakaf sebagai contoh, maka barang tu wakaf, anak dia tidak boleh tuntut. Kalau anak dia tahu bahawa ayah dia telah wakaf, tiba-tiba tuntut, itu adalah dosa besar, sebab dia telah mengambil hak Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Ta'ala sediakan untuk umum. Apatah lagi kalau sekiranya menghalang manusia daripada mengerjakan ibadat di tempat tersebut. Sehingga kan Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi hak yang lebih zalim daripada golongan hak yang menghalang masjid-masjid Allah bahawa dilakukan ibadat padanya dan berusaha untuk meruntuhkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tu hak yang paling zalim. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma kalau sekiranya kita kata kalau kita tetap kalau dia tak bagi, dia berdosa. Kalau kita tak pergi semayang, mungkin akan berlaku perbalahan apa semua sekali, maka payah benda. Kita tak sedap juga kita pergi semayang tempat hak yang orang tak suka kita, pada hati kita tidak tenang. Kita nak dalam ibadat kita nak tenang. Jadi kita cari berlambak lagi surah-surah masjid, tempat-tempat yang lain. Tak apalah, mu tak muri ke aku, sudah banyak lagi tempat ibadat aku bukan di tempatmu saja, banyak lagi ruang-ruang masjid-masjid yang orang dak cara langsung, biar aku pergi beridu, mudah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.